Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqnal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar wa na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wal asqam wa jamil amrad wa khassatan adwa corona ya rabbal alamin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah. Pakak ambil Quran, pakak ambil Quran, pakak pegang Quran, pakak tengok Quran, pakak baca Quran, pakak perhati Quran, insya-Allah. Ayat 183. InsyaAllah.
pakak pergi Quran, pakak ambil Quran, pakak baca Quran, pakak tengok Quran, pakak berarti Quran. Dah, apa Tuhan kata pada ayat 183. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Apa makna orang beriman? Orang-orang yang percaya kepada aku, Tuhan kata. Apa makna percaya? Makna percaya kepada aku sebagai Tuhan. Yang menjadikan, yang menciptakan alam. Dan percaya kepada perintah-perintah aku. Dan mereka yakin, bergantung, pegang dengan aku. Maka orang itu orang panggil orang beriman. Iman itu asal tasdiqul qalbi, makna membenar oleh hati, percaya oleh hati, bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara yang dibawa oleh Nabi, mimma ulima, daripada barang yang diketahui, minad dini bid darurah, daripada agama secara lantas, cara hak Allah kita kena percayalah, au ma syabahah, atau barang hak serupa dengan hak darurah. Maka itulah maknanya kita beriman. Tuhan sebut sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah supaya saya dak sebut itulah. Tuhan sangat mulia kepada orang beriman. Orang-orang percaya kepada aku. Nah, kalau orang tino enggak, kita tahu orang jangok. Jadi wasa kembali. Wasa dah mau panggil ku jangok. Orang rajin. Orang molek. Orang juruh. Jadi waktu baik rasa ada roh, ada semangat. Namun kita dengar sok mudah. Sebab tu Tuhan panggil kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini nama. Tak serupa Tuhan panggil Bani Israel, Tuhan tak panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya Bani Israel adhkuru, ya Bani Israel. Nah, panggil anak cucu Nabi Yakub. Orang hak, lepas tu Tuhan panggil ya ayyuhan nas, manusia. Tapi tak, bila orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang percaya kepada aku. Allahu akbar. Nah, kalau mak pak gak orang panggil ya bunai. Ya bunai, nakku. Tuhan panggil ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman percaya kepada aku. Nah, tu maknanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang percaya kepada aku. Itu makna iman. Nah, Tuhan kata kutiba alaikumus siyam, difardukan di atas kamu puasa. Supaya saya sebut dulu ke, kutiba alaikumul qisas, difardukan di atas kamu, makna difardu secara bertulis. Bila seolah katalah tu pen lailak akson, iaitu jadi bertulis. Bila bertulis, hatta mari tu tak boleh kata gapa dah, tak boleh berubah dah. Ia tak serupa dengan orang wayak tak. Paremo kena buat goni ni, ia tak serupa. Kalau kamsang mari, perintah mari tu kata bertulis ya, demo kena buat gotu. Makna tabsamna begitu. Besar. Arkan, dia rukun ke? Tu dia rukun. Bila rukun itu harus kutiba. Kutiba ditulis. Jibril mau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bainama, tengah-tengah kami, nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengah kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iztala'a alaina rajulun syadidu thawabis siyab, tiba-tiba ada seorang naik pakai baju putih luweh, bersih, suci. Wa syadidu sawadis sya'r,
dan rambut pula hitam. Janguk. Nah, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak bekas musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak ada dia kenal. Anda fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia sana belaga lutut dengan Nabi. Faqala, Jibril bertanya, di antaranya, mal iman, apakah beriman? Mal Islam, apakah Islam? Mal ihsan, 3 bagi. Lepas tu hak Nabi tanya mal Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Puasa bulan Ramadan sah. Dan bersama. Sebab tu Tuhan sebut sininya, nah, kutiba alaikumus siyam, difardukan di atas kamu puasa. Dulu ni fardu puasa boleh makan ketika buka dan boleh makan sahur. Kau masa mula-mula difardukan puasa dulu, iaitu difardukan puasa boleh makan dan boleh makan sahur. Dan lepas ada tu tak boleh makan. Maknanya lek malai tu pun tak boleh juga. Tu asalnya. Kamu dia? Sebab tu tak boleh tidur dengan binding, tak boleh apa tu. Kamu dia nasahkan supaya puasa tu di siang hari sahaja. Lek malai uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nanti ayat depan ni lah. Kutiba alaikumus siyam, difardukan di atas kamu puasa. Puasa ni apa dia puasa? Puasa ni iaitu al-imsak, iaitu kita menahankan anil muftirat, daripada perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'is syamsi, mula daripada naik matahari, naik min tulu'il fajri, naik fajar. Bukan naik matahari, min tulu'il fajr, daripada naik fajar, naik matahari lah. Maknanya ketika mula pada masuk waktu subuh, ila ghurubis syamsi, hingga jatuh matahari, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang ditentukanlah. Iaitu dengan niat adalah lebih kurangnya. Jadi itunya puasa, iaitu kita menahan daripada makan, minum, semualah. Dan niat kita syaratnya iaitu kena niat di waktu malam. Dan niat tu waktu malam. Nabi SAW bersabda, man lam yubayit as-siyam fala siyama lah. Siapa tak ada niat puasa di waktu malam, maka tidak jadi puasa. Maka itu puasa fardu lah. Puasa fardu tu termasuknya iaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Ada puasa sunat. Puasa sunat ni boleh kalau kita bangun daripada waktu pagi, kita tak ada makan pun sekarang lagi, tak ada minum dan tak ada makan. Kita niat, malah dah tapi dengan syarat sebelum daripada gelincir matahari. Maka kita pun niat, tak apa, aku nak puasa hari ni, niat kerana Allah Ta'ala, maka boleh puasa. Nabi SAW klik lepas subuh cerah agak maju Pak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, hal indakum syai', ada apa nak makan pagi ni? Qalat la. Siti Aisyah kata tak ada. Qala izan asum. Nabi kata kalau tu aku puasalah. Itulah Nabi SAW. Maknanya boleh niat puasa fardu di puasa sunat di waktu pagi. Puasa sunat ni iaitu ada puasa Isnin wal Khamis, sebab Nabi SAW puasa Isnin wal Khamis. Dan ada puasa Ayyamul Bid, iaitu puasa 3 hari sebulan, hari putih. Ada sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bi thalathin, aku diwasiatkan oleh kekasihku, iaitu Nabi SAW,
dengan 3 perkara. An asuma, bahawa aku puasa salasata ayyam, 3 hari min kulli syahr, daripada tiap-tiap bulan. Wa an usalliya rak'atay duha, dan bahawa aku semaya 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku witir sebelum daripada aku tidur. Semua saat itu nunjuk di atas bahawa ada puasa sunat panggil. Dan puasa Asyura. Puasa Asyura, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam Asyura. Daripada puasa Asyura, qala yukaffiru sanata al-madiyah. Dia kafarah dosa yang telah lepas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sumu yaum Asyura, puasakanlah hari Asyura. Wa khaliful yahud, dan jangan serupa Yahudi. Sumu qablah wa sumu ba'dah. Puasalah sebelum dia sehari atau selepas dia sehari. Jadi itu puasa Asyura dan puasa Tasu'a, atau puasa lepas daripada Asyura sehari. Dan ada pulaknya iaitu puasa sitten min Syawal, puasa 6 hari daripada Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, man shama Ramadan, siapa puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sitten min Syawal, kemudian dia ikut puasa dia dengan 6 hari Syawal, kana kasiyamid dahri, adalah ia seperti puasa setahun. Kerana apa seperti puasa setahun? Sebab apa puasa setahun? Kerana man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha, siapa buat kebaikan boleh 10. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan maka dosa tak ada. Kalau buat dosa ya. Bila boleh 10, Imam Nawawi dah sebut bahawa kita puasa sehari boleh 10, 30 hari boleh 30. Setahun ada 360 hari, kita puasa pula sitan min Syawal. Jadi sebelum 360. 360 tu iaitu setahun Islam. Maka cukuplah 360. Jadi setahun kasiyamid dahri, supaya puasa setahun. Dan ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu iaitu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Arafata. Orang tanya Nabi tentang puasa Arafah. Qala ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanah allati qablah was-sanah ba'dah allati ba'dah. Nabi kata, aku berharap daripada Allah bahawa aku kira dan harap pada Tuhan saat itu apa dosa telah lepas dan dosa tahun lepas. Jadi itu sunan as-siyam, atau orang panggil as-siyam puasa-puasa hak sunat. Puasa-puasa hak sunat. Kalau kita nak puasa hari kodai itu boleh tak? Sehari 2 hari? Boleh sepatutlah. Sebab ada sebutlah hadis. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tak ada seorang hamba yang puasa 1 hari kerana Allah Subhanahu wa taala illa ba'adahu Allah, malaikat Tuhan jauhkannya minan nar, daripada api neraka 70 kharifan, 70 tahun. Tuhan menjauhkan dia. Sebab itulah puasa ni banyak hikmahnya. Banyak hikmah. Hikmah yang paling besar sekalinya iaitu takwa. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya kita tunduk kepada Allah, supaya kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ni amalan ibadat ni orang panggil tak kira lah apa pun, bila kita buat hak besar sekalinya, hikmahnya iaitu kita tunduk kepada Allah lah, kita beribadat kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak jadikan jin wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin manusia malaikat supaya sembah ke aku. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dan Tuhan sebutkan tidak disuruh mereka sembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita buat gapo semua ni hak mula-mula besar-besar sekalinya kita buat kerana Allah. Kita makan kerana Allah, kita minum kerana Allah, kita hidup kerana Allah, kita hidup kerana Allah, mati kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semaya aku ibadat. Wa nusuki ibadat aku, tak kira ibadat gapo pun. Wa mahyaya hidup aku. Wa mamati dan mati aku lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian. Situ ya, tak ada nak apa kita hidup kerana Allah. Sebab tu itulah di antaranya puasa. Dan puasa saat ni ya ada perkara batalkan puasa. Panggil mubtilatus siyam atau nawaqidus siyam, perkara batalkan puasa. Di antaranya benda-benda batal puasa ni iaitu al-akl wasyurbu, makan dan minum. Makan minum saat ni tak boleh. Sebab Tuhan sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Tuhan makan wa kulu washrabu, makanlah hatta yatabayyana, makan sehingga nampak benar putih mana naik fajar. Bila naik fajar tak boleh makan. Thumma atimmus siyama ila al-lail, lepas tu kena sempurna puasa sampai malam. Sebab tu ulama khilaf puasa wajib boleh buka, tak boleh buka puasa wajib. Puasa sunat boleh buka. Sebab apa puasa wajib tak boleh buka? Sebab Tuhan sebut thumma atimmus siyama ila al-lail, bila puasa tak boleh nak buka. Orang mau buka tengah hari nampak nak bulan di Mauritania di mana tak boleh. Wa atimmus siyama ila al-lail. Kena sempurna ke puasa. Sempurna ke puasa. Itu di antaranya. Minum tak boleh. Al-akl wasyurbu tak boleh. Tapi kalau lupa tak apa. Ada sebut man sama apa ni man akala au syariba nasiyan huwa sha'im. Siapa yang makan minum sedang dia puasa ia terlupa, dan Nabi tafal yutimma shaumah, maka hendaklah dia sempurna ke puasa. Innama saqahu Allah, dia Tuhan tuai. Wa at'amah, dan Tuhan wi makan ke dia. Tak ada apa hak tu. Free ya, boleh. Puasa tak batal. Dan di antara perkara batal ke puasa juga iaitu masuk usul syai'in ilal jawf, sapa sesuatu di dalam rongga. Rongga saat ni tu iaitu masuk di lubang rongga. Rongga ni masuk ke telinga, mulut, punggung, dubur, kubur, masuk ke tu masuk sesuatu, maka itu batal. Syai' saat ni tu ma tarahul ain, barang nampak oleh mata. Dan contohnya ada barang makan maka telan, maka itu batal. Barang nampak masuk ke mulut. Telinga ni mazhab Syafi'i batal. Lepas tu pula masuk ke rongga lubang, hidung masuk dalam. Hidung ni masuk sekerat tak batal. Sebab kalau serung air saja tak batal. Sebab Nabi SAW sebeda balik apa ni ya, tak ingat nama itu, balik suruh kuatlah istinsyak saat ni tu illa an takuna sha'iman, melainkan bahawa engkau tu puasa. Kalau puasa tak boleh kuat, aku masuk dalam, kalau masuk dalam, masuk hidung kerat tak apa, masuk dalam turun tekak maka batal juga puasa. Dan puasa juga al-qai' amdan, muntah dengan sengaja, batal puasa. Al-qai', kita muntah dengan saja. Tapi kalau kita ni tu tak ada sengaja tak apa. Man ghalabahul qai', siapa yang dia muntah tak ada tu, maka tak batal dia, tak batal. Kalulah ada sebutlah hadis bahawa siapa yang manis taqa fa alaihi alqada. Kalau siapa yang man ghalabal qai' fala qada alaihi, tak ada kena qada. Wa man istaqa, siapa istaqa wa muntah Allah masuk, maka itu membatalkan fa alaihi alqada, maka di atasnya qada. Dan di antaranya juga al-istimna, mengeluarkan air mani di siang hari, buat sendiri, cuai to'ik, maka itu pun batal juga puasanya.
Dah, pakai kalau terlupa, kalau apa tak apa. Dah. Lepas tu pula di antaranya haid dan nifas. Mari tu batal juga puasa. Lepas tu ar-riddah, dah jatuh agama. Dan semua tu orang panggil perkara nawaqidu as-siyam, perkara yang batalkan puasa. Sekarang tu Tuhan fardu puasa. Puasa ni Tuhan sebutnya iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, difardukan di atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan di atas orang-orang yang sebelum kamu. Dulu ni difardukan orang-orang al-Yahud, Nasara, dah difardukan orang Yahudi. Dah Bani Israel bila dia puasa, kena bulan musim panas, maka ia lari pergi puasa musim sejuk. Dia ganti jadi 2 bulan. Maka itu Tuhan marah marka kepada al-Yahud, sebab orang Yahudi saat itu dia ubah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan suruh ni ubah buat. Dia ubah dia ubah habis dia, ubah turut rasa dia. Tak ada turut Allah Subhanahu Wa Taala dak. Dia turut rasa dia. Tu maknanya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Dah puasa saat ni tu banyak boleh ya puasa ni orang panggil orang ni dah secara apa ni orang buat kajiannya bahawa orang ni dia bila kita sakit ke, sakit ni kita makan tak lalu. Bila kita sakit kita makan tak lalu. Bila kita demam kita tak lalu saat ni tu kerana dia masuk barang makan ni wak wi lama sembuh, lama hinggalah lama sembuh, lama hilang penyakit tak ni. Natal seperti juga kalau lah dia luka dia apa dia tak makan. Benda ni secara automatiknya secara jadi dengan sendiri. Tuhan buatlah tu dah. Apa kata lapar, apa kata sakit ni tak makan dah. Sebab apa tak makan? Nak puasa tu bagi puasa. Nau minas siyam, satu jenis pada puasa lah tu. Tak makan kerana puasa-puasa ni tak makan. Jadi cuma dengan makna dia patah, tapi kita puasa ni tak makan apa perkara. Ni kadang-kadang dia makan sikit-sikit. Semua benda tu nak cepat sembuh. Kalau orang duk nyakit kecil manis apa semua lu puasa kau turun ke? Kau turun kuamdan atau doktor dam dia panggil darah tinggi dan sebagainya akan turun bila puasa saat ni. Jadi dah puasa juga dia proses, dia panggil proses. Setahun sekali itu kita berhenti makan, buat dia cup tubik. Dia buat tubik lemak-lemak. Kerana supaya orang nak mati ke, kalau dia tak makan lama-lama dia kau kecup. Dia tak mati lalu dia kecup habis kerana dia ambil lemak-lemak hak dia ada dalam tubuh dia hak ni tu. Dia makan lemak tu tubuh hak ni serok lagi. Serok darah tu serok ambil semua lemak-lemak hak dah jadi kau kuruh akhir sekali mati tu. Dan supaya tu juga bila kita puasa nanti dia habis sel saat ni kapal semua ni tu kita nasi tu dia akan mari benda ni. Dia akan ambil benda ni buat tubik. Dan perut pula akan proses buat tubik benda macam-macam kerana dia bib, dia lapar ni kak. Siapa pria kak dia perut tubik. Habis nak sakit perut, mula-mula kita puasa, nak jadi berak, nak jadi apa tu. Tu. Dan semua itu telah dikaji dah. Tuhan sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq afalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan sebut sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjuk ayat-ayat kami di pusuk-pusuk dunia, di bucu-bucu dunia. Mereka pergi sapa kepada Marikh atau Mash, pergi sapa kepada dakwahkan dah learning. Siapa boleh dakwahkan, boleh tengok kekuasaan Allah. Bahkan kita duduk di satu kampung yang paling kecil di atas dunia ni. Dia suluh, gambar suluh. Tengok dunia seperti besar ibu tangan sahaja duduk pada dakwahkan pukul gambar klik. Oyak kata duduk di satu tempat yang paling kecil sekali lah dunia.
Nah, hak kita duduk pakat hibur gila sangat ni, benda ni tak ada banyak, sekecil di sisi Allah. Dan sebab tu ada banyak ribu-ribu juta bintang lagi. Dan ada satu kawasan Arash, ada kawasan Sidratul Muntaha, ada kawasan tinggi-tinggi ni lagi. Tak akan sampai malaikat selepas pada mati sahaja. Itulah. Jadi sebab tu Tuhan tunjuklah diri, buat kaji ke apa semua, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan usul ni wa fi anfusihim lah diri kita. Ni diri kita ni. Dan mereka dapat bila buat kaji tentang masalah siang puasa, Allah nampak faedahnya. Dan orang semaya, kita kalau kita nak semaya tu waktu awal waktu subuh bangun awal, insya-Allah tak jadi amal perut, insya-Allah tak jadi lasa, tak jadi nyakit biasa bangun tak boleh kebah ke apa semua, insya-Allah. Kerana kita turut benda diperlukan oleh tubuh kita, maka kita semaya betul waktu kita ni. Saya jumpa dengan duk ngaji di Cina, klik mari. Dia kata orang Cina ni dia pegang teori dia lah, orang panggil. Teori dia ni bahawa urat semua berhimpun di lidah. Sebab tu dia kata bila kita bertambah tua, kita kecek kopelek. Jadi benda ni bakal berhimpun di lidah. Lepas tu caranya tak sewi pelek sana ni, kita kena latih lidah sana. Dan dia kata inilah apa hak orang Islam saat ni tu. Hak Nabi suruh baca Quran kan. Bila baca Quran semua lidah kita akan terik semua tu buat jadi hati molek gotu molek gani molek. Tu. Dan dia ada hikmahnya, ada di sebaliknya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah kamu tak suka kata apa Tuhan buat ni sia-sia? Tidak. Ada hikmah di sebaliknya. Semua tak kira apa sahaja pun Tuhan akan tunjuk. Di hari ini telah bukti. Tapi wa may yakfur bil imani fa huwa fil wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur dengan iman, dengan perintah Allah, kufur selepas dia beriman kepada Allah, maka orang tu rugi. Tak betul je lah. Walau dia tahu dia apa tu orang kafir lah ni tahu belaka, tahu. Dan orang yang dapat hidayah masuk Islam banyak benar lah. Dan orang Islam sendiri yang dapat hidayah juga, kau yakin lah. Tapi orang yang tak ada hidayah juga, maka pada ketika tu juga tak ada. Jadi sepeng orang Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab ni orang darat, orang Arab darat kampung ke. Mari jumpa Nabi SAW, dia kata qalatil a'rabu amanna. Berkata Arab, kami beriman. Qul lam tu'minu. Tuhan kata dia mun tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kata Islam saja jadi zahir kulit Islam. Tapi dalam dak nak jadi Islam itulah no. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kena taat. Wa in tuti'u Allah wa rasulah, kalau untuk Allah dan Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'a, Tuhan tidak kurang kebaikan hak Tuhan beri kepada kamu. Dan kebaikan hak kamu buat, Tuhan tak kurang sikit apa. Pahala boleh semua. Innallaha ghafurur rahim. Okey, beriman hana. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Orang beriman itu orang beriman pada Allah dan Rasul. Thumma lam yartabu. Kama dia lam yartabu, mereka itu tidak syak, tidak ragu sikit habuk tentang perintah-perintah Allah. Percaya sungguh, yakin 1,000%. Allah kejak kemah tak ada berasa kan. Tuhan sebut. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang, berjihad, bersungguh, dan mereka buat mengorbankan diri mereka dan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang betul benar sungguh. Qul la tu'allimuna Allah bidinikum. Adakah kamu nak menghajar Tuhan dengan agama kamu? Nak hajar Tuhan ke?
Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Tuhan tahu semua bahagian langit bumi. Tuhan tahu tiap-tiap perkara. Masa dulu kan fok-fok baru masuk Islam, ya munnuna alaika an aslamu. Mereka itu berasa kata Nabi mujur. Fok dia masuk Islam ni kata Nabi bolehnya. Qul la tamunnu alayya islamakum. Dan Tuhan kata jangan ada ayat kata mu jadi molek je juruh jadi masuk Islam itu Nabi boleh dak. Qul balillahu yamunnu alaikum, tapi Tuhan hak wi nikmat padamu an hadakum lil iman in kuntum sadiqin, bahawa Tuhan ni wi hidayah pada kamu jika betul-betul kamu tu beriman pada Allah. Ya ikut tu. Nah, sebab tu orang-orang dulu banyak percaya, tak apalah, percaya pada Allah, percaya apa, tapi walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tak ada masuk lagi lati, tak ada masuk lagi. Tak apa lagi. Dah ada ayat boleh, percaya belaka, tapi lah kita masuk. Waktu kita bimbang sekali tu. Sebab tu Tuhan sebut sini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Supaya dengan difardukan di atas orang-orang yang sebelum kamu. Dan hari ni kita nak buat ibadat apa semua, buat kerana apa? Mula-mula sekalinya, iaitu buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak besar sekalinya. Sebab Tuhan sebut tu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa pada Allah. Nah, gapo takwa? Takwa ni ada banyak tarif. Ada setengah ulama kata imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu kita tunggu perintah Allah, kita jauh pada benda Tuhan lagi. Tu bagi takwa memang betul tepat. Takwa ni mengikut Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Khawatir Sya'rawi. Dia kata takwa ni iaitu daripada waqa yaqi wiqayah. Waqa ni maknanya kita jaga, kita patai dan kita waqa pelihara, jaga. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqi itu satu kalimah qa daripada waqa taqi buata buaya kerana fa'il amr jadi qi waqina, jagakanlah kami, jauhkanlah kami, maksud itu. Peliharakanlah kami, jagakanlah kami dan jauhkan kami daripada api neraka. Maknanya waqa ni dalam patah hikmah kan, al-wiqalah khairum minal ilaj, patah lebih baik daripada kita pubat. Kita pubat lepas dah sakit, baik kita patah dulu. Maksudlah tu. Supaya tu juga takwa makna kita patah dulu lebih baik daripada kena azab Allah Subhanahu wa taala. Kita kena patah dulu. Jauhkan dulu daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu makna takwa. Tu makna takwa, makna kita jaga diri kita, kita patah, kita buat benda-benda boleh menyebabkan jauh kita pada azab Allah. Tu. Insya-Allah dah semua yang masuk pakat chair ni. Banyak lagi tak ada chair. Oleh itu kita lah ni 400 lebih dah insya-Allah. Pakat chair banyak insya-Allah. Jadi itu makna takwa kepada Allah. Sebab itulah Tuhan sebut fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuhan sebut fattaqullaha mastata'tum, maka hendaklah kamu takut kepada Allah. Apa kamu buat boleh buat, takut boleh banyak mana kita buat sebaik-baiknya. Kena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada setengah ulama tafsir takwa tu mana kita beringat. Supaya kita jalan tu ada duri dekat apa so. Mana tengok ni tak boleh, ni boleh pergi, ni tak boleh pergi, maka kita hijaklah tu. Tu makna takwa. Dan orang yang bertakwa sahaja hak yang akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hendaklah segera kepada keampunan Tuhan dan syurga luah langit bumi yang disediakan oleh Allah kepada orang bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa? Banyaklah Tuhan sebut orang bertakwa ni. Di antaranya
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang hak infak sedekah ketika susah ketika senang. Nah, wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh wal kadhimin. Orang hak bila nak murih ke apa ya, tak ada murih ke orang. Ikut demo nak kata apa kita tak buat demo. Ya dia. Wal 'afina 'anil nas. Orang maaf pada orang sokmo. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang tu ialah orang muhsinin, orang hak ihsan, orang hak satu pangkat tinggi di sisi Allah. Orang ihsan orang panggil lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang ihsan iaitu ahsanu, orang ihsan pada Allah, boleh syurga, boleh tengok Tuhan di akhirat esok. Allah tu orang ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang takwa, siapa orang takwa? Takut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang apabila mereka itu buat fahishah dosa, aw zalamu anfusahum, atau dia buat anfusahum, buat zalim diri mereka, dosa jugalah. Zakarullah, mereka ingat Tuhan. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka itu minta istighfar lalu dah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak akan minta dan tidak akan ampun dosa mereka Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tak akan terus buat maksiat. Wa hum ya'lamun, sedang mereka tahu. Sebab tu orang takwaan besar. Orang takwaan besar, dan orang takwaan orang yang paling mulia di sisi Allah. Tuhan sebut, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, kami jadikan kamu tu tina yata. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kamu saat itu bangsa-bangsa, bahasa Sijil, bahasa Melayu, bahasa tu, sancat orang panggil. Nah, wa qabaila, qabilah etnik. Nah, kabilah ni keturunan ni, li ta'arafu, supaya kamu dengar. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling keramat. Ni saya nak ayat situ ya. Orang paling keramat. Orang yang paling keramat kali kita dok faham orang keramat boleh turun atas langit. Orang yang paling keramat, orang berdeh tak masuk. Orang yang keramat boleh beraib tubuh, hak boleh berlaku benda plek-plek di atas dia. Tidak, itu tidak mestinya. Itu boleh jadi istidraj, itu boleh ujian Allah. Tapi orang yang paling keramat sekali, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling keramat kali ialah atqakum, ialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi semaya semua sejak, orang yang boleh tahajud semua, baca Quran pagi petang, zikir semua, ingat kepada Allah, maka orang tu orang panggil orang keramat. Al-mukramin, orang keramat tu. Bukan orang boleh tak masuk, bukan orang boleh tu boleh ni. Tidak. Orang keramat sungguh orang boleh jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana Tuhan tak ada kira apa orang habis itu. Dan Tuhan kira orang yang dia siapa boleh turut perintah Allah banyak sekali, maka orang tu. Tak kira hak lain. Tuhan tak kira. Sebab tu maknanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Nak ada sebab apa boleh bertakwa? Kita puasa ni orang panggil orang tak ada tahu. Bila kita puasa ni orang tak tahu. Kata kita nak pergi makan curi ke apa semua, itu tanda kata memang takut sungguh Tuhan. Kita jam dan kita rela diri kita lapar dalam keadaan dalam keadaan kita saat ni tu dalam keadaan kita saat ni tu lapar kita juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW sebut as-siyamu junnah, puasa saat itu benteng pagar pada api neraka. Wa ana Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, qala Allah, Tuhan kata, kullu amal ibn Adam lah, semua amal anak Adam tu untuk dia, illa siyam, maka puasa, fa innahu li, maka hak aku hadis. Hak aku, makna kena buat, wa ana ajzi bihi. Dan aku nak balah dengannya. Tuhan akan balah. Tu puasa nak ayat. Sebab tu nak melahirkan makna takwa kepada Allah.
nak melahirkan makna kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyim. Tuhan tidak suruh kita melainkan kerana Allah. Nah, kita siapa kemocok takut kepada Allah. Tapi yang ibadat ni ada orang panggil ada kanton ya. Supaya fardu ni hak paling pala banyak sekali lah muka fardu. Tapi kalau kira sungguh di segi cengkit witia lah kita kira kok. Fardu ni hak mula-mula sekalinya Tuhan nak latih kita ya. Hak bangkap. Tapi kalau hak bangkap, kalau kira sungguh hak bangkap, hak paksa ni, hak mesti contohnya orang hak mari kalau kerja kok mari pukul 8.30 kena masuk kerja 8.30 tu pukul 4. Hak tu hak bangkap. Tapi bila nak tunjuk kata seorang saat ni tu molek juruh, kena tengok bila dah ya jam duk kalau tak sudah kerja sampai malam, ya mari awal, ya bertanggungjawab. Benar tu, supaya tu juga kita. Orang tu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau dia semaya 5 waktu, dia puasa ya apa. Tapi Tuhan nak tengok kata ya tu orang molek ke orang tak molek. Bangun tahajud lagi, semaya duha lagi, semaya witir lagi, semaya isyraq lagi, semaya taubah lagi. Dia semaya semua sunat-sunat. Bila dia buat sunat-sunat tu memang nampak kata dia saat ni tu orang molek. Dan nampak kata dia tak ada anani, tak ada hengkeh tu ada, tak ada nampak atau dah ya buat hal lebih, ya buat apa. Maka hak tu nak tunjuk tu. Nak tunjuk atau kita dekat dengan Tuhan tu. Sebab tu kena buat amal sunat. Selain pada fardu, kerana fardu ni hak bangkap, hak paksa. Bila hak paksa saat ni tu, hak paksa nak kita duk buat. Sehingga kita yakin pada Allah, kita bergerak masuk dalam diri, rasa nak tambah talabul mazid. Nak kau tambah, kena buat lagi. Nak buat hak sunat. Hak tu Tuhan sebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dah bagi orang hak ahsanu, hak ihsan saat itu orang hak buat lebih. Ihsan ni ada ulama sebut iaitu gapo ihsan? Ihsan ni contohnya lah. Kalau kita kok mak kita ke hak kita dak wi bulan tu kita wi belakang dah tiap-tiap bulan tu wi 3,000 2,000 siap-siap dah kepada mak kita. Tapi setiap kali kita klik maka kita bawa tangan wig dia lagi selain pada hak fardu, selain pada hak wajib, bawa tangan buat klik dia hari dia beranak dah kita beli ke tu contohnya hari dia ke tu, maka itu ihsan ni hak lebih daripada hak fardu saat ni. Tapi makna banyak lah. Kalau soal masalah ibadat je gapo ihsan saat ni iaitu Jibril tanya Nabi SAW, mal ihsan, apa ihsan? Qala, Nabi kata anta'budallah, bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah, seolah menampak Tuhan. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau mu tak nampak Tuhan nampakmu. Ya gitu. Jadi inilah nak ayat kata benda-benda yang kita nak kena tahu dah. Dan top kemoncok takwa tu ialah ihsan. Kemoncok takwa tu ihsan, iaitu kita buat ihsan, buat hak lebih daripada apa hak Tuhan hak Tuhan fardu. Tuhan fardu kita jaga fardu dengan baik, kemudian kita tambah hak sunat apa panggil ihsan. Dan Tuhan sebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang ihsan saat itu al husna syurga wa ziyadah, iaitu ziyadah. Ziyadah ni apa? Boleh nampak Tuhan. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Boleh kita nampak Tuhan. Tu besarnya supaya kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja. Kita nak tengok lagi soalan-soalan. Hak demo ada dok tanya banyak ni dah. Nampak banyak mana ni. Itulah saja. Wallahu alam. Assalamualaikum semua ni saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta sihat, bapa sihat alhamdulillah. จะถามว่าเราเล่นแชร์ทองพอซื้อของเราออกมาหัวหน้าแชร์ไปซื้อให้แล้วคนที่เหลือจากซื้อทอง
หัวหน้าแชร์เอาไปได้แม้แต่ถ้าเราขอไปซื้อเองหัวหน้าแชร์ไม่ให้ Ada kita pakai kutip duit lah sebulan main share beli mah. Bila kita pakai share boleh tu kita beli mah. Pakai gile tolong menolong lah. Awi boleh beli mah ni. Sama dia orang hak juru duk kutip warna share saat ni tu. Dia duk kutip kama dia pergi beli. Hak lebih duit sana dia ambil untuk dia. Dia ambil kepada dia. Adakah boleh duit sana? Nah, maka duit sana itu, pertamanya bukan duit dia. Nah, kalulah dia sana itu nak duit sana. Maka dia kena ada ittifaq, ada setujuan lah buat syarat dan sebagainya. Ada pemik dengan secara kaburikan kena. Tapi kita pergi beli saat ni tu, iaitu kita beli cewat cemah, kita beri pun duit semua dah. Pakaklah supaya nak boleh pakai mah ni 25,000 contohnya lah. Kalau mah turun boleh dia lah duit lebih, kalau mah naik tak boleh lah. Maka pesen ni tak molek ni tak boleh. Kerana apa? Ayo. Kalau kita tak setuju, kalau setuju pun tak boleh benda lah ni. Orang panggil ada benda-benda tak molek tu. Tentu kata kita nak kaburikan, nak gapo hak ni tu kita kecek ni hak ni kena kutip syukur untuk pada kita. Yo molek macam ni biasa gak orang main orang cukup 25,000 lah. Pasti dia pergi beli sendirilah. Apa kita kena nak pergi beli? Moga kita nak pakak ke, nak pakak tolong-menolong. Jadi kalaulah kita saat ni tu hidup main benda lah ni, hidup main benda selit-selit, batu duk main benda tak jelas, tak gapo jangan. Bagi benda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggal bagi rasa syok kepada bagi tak syok, kau yakin. Duk main apa? Benda-benda lah ni kita sama orang Islam. Hidup main benda biasa tak cerak gini jangan. Kita ni hidup ni orang panggil bina atas siqah. Bina di atas kuam cerita. Kita percaya kepada dia. Mereka percaya kita baru boleh bersaing. Ada pun mereka duk main lek belakang, duk main apa semua tak jelas tak boleh. Sebab itulah jangan sama sekali lah hidup ambil duit hak orang ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kita duk makan barang hak tak sebenar, tak betul bagi. Tuhan sebut adiluhu aqrabu littaqwa. Kena adil, kena betul, jangan tak betul. Itu lebih dekat pada takwa pada Allah. Salam semua Waalaikumsalam. Bapa kun nung rian cop pria. Orang tu habis pria 3 lah dah. Itu bachelor bang BA. Ikun nung rian cop mohok. Batu sore lagi habis sekolah tinggi ya. Tang song pai samak ngan ti ampe. Dua-dua saat itu gi semak kerja di ampe. Tang ampeก็รับคนที่จบม.6 เพราะทางบ้านเขาให้เงิน 20,000 บาทในการสมัครงานแบบนี้ก็ริชวะใช่ไหม Patu orang hak cuk atau hak habis ngaji sekolah tinggi saja tak ada habis berceluk kemudian dia bayar duit 20,000 maka terimalah hak tu maka terima hak tu bila terima hak tu adakah itu rasuah memang itu rasuah sebab rasuah ni qiyam syakhsin melaku oleh seseorang buat oleh seseorang au muassasah atau parti atau pak atau badan bidaf'i malin dengan memberi harta liyahsula ala haqqin supaya boleh hak boleh kerja laisalah bukan hak dia au ifa' ma yajibu alaih atau dimaaf kepada bagi hak dia kena kerja maka itu dikatakan orang rasuah ni dosa la'anallahu rasyi' Nabi laknat orang rasuah wal murtasyi' orang makan rasuah wal ra'isya' dan orang yang bagi rasuah lah ni tu rasuah kuat benar
Dan kita sedih tengok mak kita ni jual dalam ketung penuh ke tepi jalan. Dah, anak kita ni imesor lah, nak boleh jaga. Kena hajar anak molek dah. Allah, kita sedih tengok jual dalam ketung. Darat penuh. Orang Melayu kita pun pakat jual juga buh lepas tik, orang sejuk takut kering takut gapo. Allah, dah beratnya dunia hari ni. Nah, siapa nak buat ubat ngadang ketung? Pia nak buat ubat kedar ada. Dah. Kalau orang nak makan pun boleh ada orang makan sikit-sikit ya nak buat ubat sungguh. Ada pun ni jual kuning-kuning ni. Beratlah. Itulah saja wallahu alam. Bapa ta mi kullin saya sat ทำให้ครอบครัวแตกแยกช่วยชี้แจง Orang sihir menyebabkan kita pecah belah. Kita nak ayat sebenarnya sihir ni tak ada jadi dia tak ada boleh nak mudarat apa kali. Nah, sihir saat ni tak ada boleh nak mudarat gapo dak sekali. Allah Subhanahu wa taala firman kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan kena kita dengan mana-mana musibah. Malaikat apa yang ditulis oleh Allah dan hendaklah bertakwa oleh orang beriman kepada Allah, hendak bertawakal oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada Tuhan sebut in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau orang tanya siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Nah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Maka adakah kamu dok tengok bagi kamu dok doa selain pada Allah sana itu? In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Kalaulah Tuhan nak aku jadi mudarat, sakit. Adakah dia boleh buat sakit, boleh sembuh sakit sana itu? Nah, bagi selain pada Allah. Au aradani bi rahmah, atau Tuhan nak aku dapat rahmah pada Allah. Hal hunna mumsikatu rahmatih. Adakah semua benda hak mundak berdoa minta saat ni itu boleh menghilang atau boleh sekat pada rahmah saat ni? Kul hasbi Allah. Katakanlah hasbi Allah. Cukup dengan Allah kita. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka di atas Allah lah kena bergantung. Dah tawakkal. Dan ada hadis daripada Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata kuntu yauman khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun kata, ya gulam, hey dek. Gulam tu anak dek, hey dek. Moga Abdullah bin Abbas ni beranak di Madinah, baru kecil kau masa tu kau duduk kelewat ke masjid kau duduk di belakang Nabi. Maka di antara Abadillah ni orang nama Abdullah, hak alih-alih saja, puak-puak ni alih-alih saja duduk di Madinah tu. Dan kerana dia duduk budak lagi, dah kecil-kecil lagi. Jadi Nabi kata ya gulam. Allahu akbar, mohon maaf. Ya gulam, u'allimuka kalimat. Aku nak ajarmu beberapa perkara. Dia kata, ya gulam, hei gulam, hei adik, wa'allimuka kalimat. Aku nak ajar beberapa perkara. Nah, dia kata, ihfazillah. Kena jaga Tuhan. Apa makna jaga Tuhan? Makna jaga perintah-perintah Tuhan. Yahfazkallah. Tuhan akan jagamu. Nah, itu makna Tuhan sebut wal hafizuna li hududillah. Orang jaga perintah Tuhan lah makna ihfazillah. Ihfazillah, Nabi kata. Jagakanlah Allah. Ya tajidhu tijahak, mu akan dapat Tuhan saat ini terhadap kamu. Maknanya Tuhan akan tolonglah ada apa semua. Ya gulam, hei budak, hei adik. Dia kata, iza sa'alta, apabila nak minta, fas'alillah, minta Tuhan. Wa iza sta'anta, nak minta tolong, fasta'in billah, dan minta tolong Tuhan. Ya gulam, dia kata, i'lam, ketahuilah, annal ummah, bahasa umat semua lawi jitama'at, kalau bakal beripung ala an yadurruk, nak wimu susah, nak wi sakit, lam yadurruk, tidak akan boleh mudarat illa ma kataballahu alaik. Nah,
lam yadurruk bi syai', tak boleh buat wi mung sakit malaikat illa ma kataballahu alaik. Malaikat bagai hak yang Tuhan telah tulis di atasmu nak kena. Walau ijtama'at i'lam anna al-ummah hak ni dulu dah. Lau ijtama'at kalau wi pun ala an yanfa'uk. Kalau nak wi mung sak ni manfaat. Nak wi senang, nak wi gapo sihat contohnya lah. Wi hilang pada sakit dan sebagainya. Lam yanfa'uka bi syai'. Mereka tak boleh manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka bagi hak Tuhan telah tulis untuk mudah. Walau ijtama'at ala an yadurruk, kalau nak wi mundara, lam yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu alaik. Malaikat bagi hak Tuhan telah tulis dah. Tak akan boleh, tak akan berlaku darat gapo. Dan Nabi kata rufi'at al-qalamu al-aqlam wa jaffatis suhuf. Semua kering dah dakwah, maknanya telah akan jadi mengikut apa Tuhan tulis. Tak akan berlaku dah. So kita kena pegang yakin situ. Yang kedua pula nak ayat, kalulah kita ni tak sewi balah, kita ada ubat siap-siap dah, tak sewi balah laki bini keluarga. Tuhan sebut oleh Quran kalau laki bini sebut wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu saat itu muasyarah baik, cara muamalah molek dengan bini dengan tok laki, panggil molek, kecek molek. Maka buat jadi kita baik. Sihir banyak mana bodak jadi, tapi kita tu nak murid dah sikit-sikit. Molek mari syaitan, kok syaitan tak boleh buat gapo, was-waso syaitan saya nak royak. Tapi kalau kita turut, lepas tu kita tak sihir balah dengan keluarga adik-beradik. Hubung silaturahim, Nabi suruh kan? Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Jangan putus silaturahim. Falyu'ti man harramah, kita wi bagi orang tak ada wi, wal yasil rahimah, dia kita hubung hubung silaturahim. Maka kita buat benda-benda hak Tuhan suruh semua. Dan hak Tuhan suruh kalau jiran adik-beradik tak sebalah. Wa'budullah, semua Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik dengan Allah akan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, wa baik dua-dua bapa, wa bidzil qurba, dengan adik-beradik pakat wi dia, sedekah dia, wi bagi ke dia. Wal yatama wal masakin, tolong nak yatim miskin, wal jari dzil qurba, jirah dekat, wal jaril junub, jirah jauh, was sahibi bil jamd, dan orang hadut sekali kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala, buat benda hak Tuhan suruh oleh Quran semua, maka tak akan kena orang tu sihir. Turut hak tu tak balas juga dengan bini ni, kita dah nak jadi kita tak saya turut. Maka pada ketika tu dan untuk kita nak dijaga kita daripada segala benda maksiat, apa ni dijaga daripada benda-benda hak buat jadi tak senang semua saat itu. Kita takwa Allah, kita takut Tuhan. Bila takut Tuhan, Tuhan jaga. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa tawalla salihin. Sesungguhnya wali aku ialah Allah yang menurunkan kitab. Wa huwa tawalla salihin. Dan dialah akan jaga orang salihin, orang soleh. Akan jaga orang salihin, akan jaga orang salihin, orang molek. Lepas tu pula sihir ni nak ya. Ni kita sihir ni kalau kita ada dah, ada lah hati kita dah, ada dok nak turut dia berasa ini sihir, apa kena sihir. Kalau berasa lah tu dia kena dah, dia akan kena. Sebab Tuhan sebut dalam fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila baca Quran hendaklah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada kuasa syaitan di atas orang beriman, orang beriman kepada Allah. Kalau kita beriman pada Allah sungguh, kita percaya pada Allah Taala sungguh, maka tak usahlah sihir 1000 kali pun tak kena. Tak jadi, lenguhlah orang duk sihir ni. Kerana kita bergantung pada Allah. Dan kita percaya pada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan sebut innama sultanuhu 'alal ladzina innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Dan orang yang
Nah, sultan, syaitan saat itu, sihir itu syaitan iblis. Boleh menguasai di atas orang yang walak kepada dia, ada berasa takut kepada dia, ada berasa tak lawan dia, ada berasa kata jadi sungguh dan duk mikir hal tu, maka pada ketika tu boleh kesan Tuhan dengan izin Allah lah. Dan syirik dengan Allah, kan syirik dengan Allah. Wa hum bihi musyrikun, syirik. Menyebabkan wakwi timbul benda-benda situ. Sebab tu tak sewi kena turut perintah Allah, duduk Tuhan ayat siap belaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa turut perintah aku, hidayah aku, fala yadhill, tak akan sesat, wala yashqa, tak celaka. Wa man a'rada an dzikri, siapa berpaling pada perintah aku, hidayah aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan kena hidup yang celaka. Sebab tu kita sihir bubuh dapat tangga jijak kat gerak tak kena. Kalaulah kita saat ni tu yakin pada Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi, Tuhan kata sungguhnya hamba aku hak sungguh, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, tidak ada di atas iblis tu sultan, illa man ittaba'aka minal ghawin, malaikat orang hak turut dia pada orang-orang menyeleweng. Dan syaitan dia boleh waswas saja, boleh waswas. Waswah ni ada perasaan pada kita, aku rasa nak murih weh, itu waswah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswah saja dia boleh waswah. Rasa aku nak murih tu waswah. Betul lakiku gerak misal. Itu waswah. Maka kita turut perasaan kita, turut nafsu saat ni, maka jadi waswah syaitan ni kadang-kadang sihir ni, jenis-jenis sihir ni berasa nak taki, telitah nak taki, berasa nak bunuh, berasa nak khianat, berasa nak waktu tutup orang panggil waswah. Dia mari jo otak kita tak la. Nah, kalau kita berdoli dengan dia tu orang duk tuju rumah, bunuh diri, semua tu waswah ya, bukan kata dia nak tu dak. Dia bunuh diri saat ni waswah. Porok masuk bunuh diri. Okey, kali tuju gedung tu. Dah benar ya lah. Tu orang panggil waswas. Kena jaga benar. Sihir yang boleh waswas saja. Waswas sahaja. Tuhan sebut surah waswas. Waswas ni ya tak masuk. Kita duk rasa benda tu prok ya gitu ya. Tu. Itu sahaja insya-Allah. Tak usah duk dolilah. Assalamualaikum Baba Lama. Sunat subhi Quran surah hari. Sunat sebelum subuh kita nak baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang kita boleh baca. Kuliah pertama dengan Fatihah kuliah, Fatihah qul huwallah. Tak apa baca kita ingat. Allahu akbar. Ni kalau hak tak sempat nak jawab saat ni tu tulis semula dah. Selamat pagi, alhamdulillah boleh mengaji setiap pagi, dah boleh menambah ilmu yang manfaat bagi kita. Kita bergetar duit orang tua kita 10,000. Misalnya lepas itu orang tua kita mati, adakah duit duduk dia kita itu jadi saka? Kita bergetar duit orang tua kita 10,000. Misalnya lepas itu orang tua mati, adakah duit duduk dia kita itu jadi saka? Duit dia pula ya, duit saat ni tu kalau hak kita bergetar dengan dia, maka duit dia disaka lah. Dan kita kena bayar saka hutan ni, kena bayar. Matlul ghani zulmun wa in utbi ala ahad falyatba'hu. Matlul ghani, orang kaya tak bayar hutang tu zalim. Falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Tak boleh. Kita ni kena bayar hutang, jangan tak bayar hutang. Pas mak pak kita bayar. Bila kita bayar siap dah kemudian dia mati dulu tak ada nak bayar, maka duit jadi pesaka. Jangan tak bayar adik-beradik tu. Kita sendiri pun boleh duit tu. Kalau kita jatuh kat dengan tina kat, boleh 2 gia dia gitu. Tina segi dah boleh pula pesaka tu. Hasanah baiti jannati. Doa tak sempat nak baca lah insya-Allah. Bab ni penting di mainan Islam. Dalam Islam sami ban yukun tip.
tok laki duk bakok parayabanอยู่ปัตตานีbini duk taning ตอนกลับบ้านเกิดกลับพร้อมกันกับรถส่วนตัวพอขาขึ้นกรุงเทพสามีขึ้นเดียวก่อนปล่อยภรรยาให้ขึ้นรถทัวร์ขึ้นมาคนเดียวเพราะภรรยาอยากอยู่บ้านเกิดนานเกิน14 วันkita kerja bakok bini kerja di bini kerja di bawah ni sikit di Taning ada apa ni lepas tu pergi saat ni klik sekali. Lepas tu gi saat ni tu tak ada gi sekali. Molek dak. Hot ni nama panggil dunia. Antum adra bi dunyakum. Kamu tu tahu dengan dunia kamu. Tapi nak ayat tam sape ni kalau boleh gak sape dengan mahram itu paling molek. Hot tu hak wajibnya asalah. Kita sape dengan mahram. Iaitu kita pergi dengan abang kita, bela-bela abang kita pergi itu molek. Ada pun kita duk gi sore tu tak molek lah. Nak kata tua nak gapo hak ni tu. Muka sore kok. Lepas tu pula tapi bini nak duduk rumah lama sikit tak apalah nak duduk rumah dia. Dah kita pergi dulu ya turut pergi belakang tak apa, tapi hak moleknya iaitu kita kena sapi sekali. Muka sapi kan? Sapi ni asalnya tak boleh. Mahram kena sapi sekali dengan kita. Tapi kerana Allah ni tu dia panggil amannya, maka pada ketika tu bolehlah harus gitu saja, tapi tak molek manalah. Assalamualaikum Ustaz, orang bayar hutang ibu kita, ibu telah meninggal dunia, kemudian kita ambil masuk tahfiz anak yatim. Adakah kita kena bagi tahu semua anak-anak yang lain? Orang betul duit mak kita, kemudian mak kita saat ni tu mati. Ya mari bayar duit kita bayar anak yatim tak boleh. Karena duit saat ni tak ada hak semua. Dah ada hak semua dah anak kita saat ni. Anak kita ada hak semua, harta pusaka. Maka tak boleh kita nak pergi panah-panah. Kita kena setuju bersorak molek. Jangan duk buat benda-benda kita tak tahu ni tak boleh. Kena bersorak, kena kecek molek. Kalau pakak buat putusan kata nak sedekah tahfiz, makalah sedekahlah. Kalau lah kita pakak tak setuju juga, maka bagilah. Hak kita pergi sedekah tak apa. Kita nak sedekah sangat kok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Khawai suka pap ร่างกายแข็งแรงด้วยนานๆ insya-Allah amin ya rabbal alamin. Semua waris kena tahu kerana itu bersangkutan dengan harta pusaka. Ya memang betul lah. Orang keramat adalah orang yang takut pada Allah. Buat semua perintah Allah. Allah bagi peluang pada beliau untuk laksanakan perintah Allah. Semoga yang wajib dan banyak-banyak yang sunat serta zikir. Bukan orang keramat ni orang boleh jalan atas air. Orang boleh terbang atas langit. Orang boleh perai tubuh, benda tak masuk, tembak tak masuk, okey. Orang paling karamah tu ialah orang paling takwa kepada Allah. Sebab Tuhan sebut inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang paling keramat di sisi Allah ialah atqakum, ialah orang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia terindunya pada tanah kelahiran, rindunya pada insan-insan yang telah pergi. Semoga Allah merahmati mereka dan kita semua di dunia dan akhirat. Semoga Allah permudahkan perjalanan hidup kita menuju ke redaan-Nya, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Adit Sami rau lekkan sip-sipi. Kita telah cerai dengan tok laki 14 tahun. แต่เขาไม่ดูแลไม่สนใจลูกเขาเลยเดี๋ยวตาดับดอลิปออันเนาะตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่จนถึงตอนนี้ไม่เคยถามถึงเลยเพราะตอนนั้นเขาจะขอคืนดีกับเราแ
แต่เราไม่ได้เขากับลูกหุกมว่าอย่างไรkita cerah 14 tahun dah. Lepas tu ia tak ada peduli pos sekarang. Sekat 14 tahun ni tak ada mari tengok, tak ada jenguk, tak ada poh. Tak. Lepas tu apa hukum dia? Hukum suami ni iaitu asalnya suami ni kena sara, kena ajar, kena tarbiyah, kena didik anak dan sebagainya. Lepas tu apabila tok laki saat ni tak ada mari tengok langsung apa hukum tok laki saat ni. Hukum dia ni kita kena royak dia lah. Kena royak, suruh dia suruh dia marilah. Suruh dia mari tengok, suruh dia mari jenguk. Suruh dia mari jenguk, suruh gapo. Kita kena kecek dengan dia. Tahu kena wajib dia kena sara ke? Wajib dia kena sara anak dia saat ni. Tu. Situ ialah. Ni tak tanggungjawab orang panggil. Kadang-kadang orang ni tak tanggungjawab. Nak bini, nak anak tapi tak tanggungjawab. Sebab itulah dah jadi suami saat ni tu kena tahu tanggungjawab. Itu saja wallah. KFC kindai mai. KFC boleh makan tak? Hak ni kena tengok. Ada halal tak? Kalau tak ada halal, maka tak boleh makan. Rumah kita lah. Malaysia halal. Rumah kita ni kalau lah tak ada halal, tak boleh makan. Halal saat ni tu iaitu halal daripada kemakan Islam yang Partit Thai. Dia ada kemakan Islam, dia ambil. Dia kena pergi minta mohon supaya dia kena cek tengok sembelih kedok gapo semua cuci tu insya-Allah cucilah dia mau gogok KFC ni ya kena jagalah dia nya. Tapi masalahnya iaitu kena cuci tu cerak dah sembelih tu. Tu kalau tak sembelih tak boleh. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan di atas kamu sana al-maitah, bangkai. Hak tak sembelih. Al-maitatu wad-dam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan bagi hak sembelih kerana yang lain pada Allah. Wal munkhaniqah, bagi hak cekek tekak tak ada sembelih. Wal mauqudah, hak kena katak kepala. Wal mutaraddiyah, hak jatuh ukit tepuh kereta. Wan natihah, dan hak tanduk sama sendiri. Semua tu tak boleh berlaku tu. Wallahu alam. Puasa wan Arafah ni apa bab? Kong ra Allah จะลบล้างบาปให้เราหมดไหมครับเช่นบาปซินาบาปฆ่าคนอัลลอฮ์จะลบล้างให้ไหม Puasa Arafah ni adakah Tuhan nak apung dosa zina, dosa bunuh orang? Dosa zina, dosa bunuh orang ni kena taubah ila Allah. Kena taubat dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Orang yang tidak berdoa akan Tuhan yang lain pada Allah. Orang beriman. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dia tak bunuh orang melainkan kerana sebab yang sebenar. Wala yaznun, dan tidak zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang buat demikian itu yalqa athama, dia akan kena azab di akhirat esok. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
dan akan digandakan azab di atas dia dan kekal dalam neraka. Illa man taba, malaikat orang taubat, wa amana wa amila amalan salihah, dan beramal, beriman dan beramal soleh juga. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu Tuhan tukar dosa-dosa mereka itu jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Taala ghafurur rahim, Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Sebab tu kena taubat ila Allah, kena taubat Tuhan. Kalau buat dosa besar, kena taubat Tuhan. Itu saja, wallahu alam. Adapun apa dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa Tuhan nak pun ada gapo Tuhan nak pun tu, tapi kena taubat dosa besar. Bismillah.น้าชายเสียชีวิตมีบ้านเช่า6 หลังน้องสาวแกให้ผมเก็บ ผมเป็นหลานคนที่เก็บค่าเช่าบ้านจะให้ใครเก็บไว้ jadi pok saudara mati, dia ada rumah sewa, maka getah saat itu jadi orang panggil jadi getah saka tu, getah saka. Nah, jadi getah saka maka kena bagilah getah saka dah. Wasa lagu lain dah. Jadi saya minta soalan lagi-lagi tu saya tak jawab dah. Kerana rasa tak sedap dah. Nanti nak kena minta berhenti dulu lah. Nak kena minta berhenti dulu. Perut rasa tak sedap. Tak. Oleh itu hari ini kita berhenti lebih awal. Dan insya-Allah kalau apa-apa saja nanti tengok malam ni pula. Tak. Nak jawab rasa tak sedap ni. Oleh itu terima kasih semua yang masuk. Bawa ada kerja tak lagi tu. Hanya sampai sejam setengah dilah. Sejak 20 minit lebih lah dah. Terima kasih semua yang masuk dan saya mohon dah pakai share, pakai kod like, pakai kod titam dah, klik follow, klik like semua dah. Oleh itu mohon maaf lah insya-Allah sama-sama sampai pukul 8. Tapi hari ni tu rasa ada urusan sikit lah. Insya-Allah kalau ada soalan ke apa sila tanya. Nanti malam ni lah. Malam ni. InsyaAllah jangan terlupa klik like, klik share, klik follow. Dan siapa yang nak surat doa dah boleh inbox mari lah insyaAllah. Hanya saja, terima kasih semua dah yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.